Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pelajar geografi tingkatan 2. Baiklah ya, jadi pada minggu ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita bagi bab 2, iaitu masih lagi di bawah bab 2, iaitu peta topografi, dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menganalisis hubung kait ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya dalam peta topografi. Okey, baiklah ya. Jadi kita terus ke slide yang telah ada. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pagi ini, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, untuk hari ini kita akan yang pertama ialah mengenal dahulu ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Dan kalau kita imbas kembali semasa di tingkatan 1 dahulu pun, benda ni kita telah belajar di tajuk yang terawal, iaitu berkaitan dengan peta lakar, dan kita telah belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan pandang darat fizikal dan juga budaya. Okey, ini sebagai ulang kaji lah kan. Okey, pandang darat fizikal ini bermaksud merupakan objek-objek semula jadi yang berada di permukaan bumi. Okey, contohnya ialah tumbuhan semula jadi seperti hutan, rumput, paya bakau. Okey, bentuk muka bumi, itu objek semula jadi seperti kontur. Kontur ini adalah apa? Kontur ialah kawasan tanah tinggi, contohnya kawasan bukit. Okey, kerana kontur ni setiap garisan tu mewakili ketinggian dalam unit meter kan, seperti yang cikgu telah ajarkan pada tahun lepas dalam peta lakar itu. Okey, pantai berpasir, batuan. Okey, seterusnya untuk saliran juga ialah bagi ciri fizikal semula jadi seperti sungai, air terjun dan juga jeram. Okey. Seterusnya, apa-apa pula yang dimasukkan dengan pandang darat budaya? Okey. Pandang darat budaya itu ialah benda-benda ciptaan manusia merangkumi seperti kegiatan ekonomi, iaitu penanaman getah, ladang getah, kuari, penanaman kelapa sawit. Okey, seterusnya ialah pertempatan buatan manusia seperti pertempatan yang menyangkut kawasan perumahan, masjid, pejabat pos. Pengangkutan pula merangkumi seperti jalan raya, jalan kereta api dan jambatan. Okey. Dan setiap ciri fizikal dan budaya ini diwakili oleh jenis-jenis simbol yang berbeza, yang kalau kita ingat di tingkatan 1 dahulu kita telah belajar 4 jenis simbol yang mewakili objek-objek pada peta lakar dan juga peta topografi ini. Ialah contohnya ialah simbol titik, simbol garisan, simbol kawasan dan singkatan perkataan lah. Kalau kamu tengok dalam ni, contohnya getah ni ialah simbol kawasan, kelapa sawit pun ialah merangkumi simbol kawasan kerana melibatkan kawasan yang luas. Pertempatan ialah simbol titik, masjid pun ialah simbol titik, pejabat pos ni ialah simbol singkatan perkataan, jalan raya, jalan kereta api dan jambatan ialah simbol garisan. Okey, dalam peta topografi terdapat 2 jenis simbol. Terdapat 2 jenis ciri yang mewakilkan, iaitu mewakili pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Okey. Pandang darat fizikal bermaksud ialah objek-objek semula jadi, dan pandang darat budaya mewakili objek-objek ciptaan manusia. Contoh objek semula jadi yang diwakili oleh peta topografi ialah hutan, kontur sungai, manakala pandang darat manusia, pandang darat budaya dicipta oleh manusia ialah getah, pertempatan dan jalan raya. Okey, getah, padi, kelapa sawit ialah ciptaan manusia. Kenapa? Ditanam oleh manusia. Okey. Okey, mengenal ciri pandang darat fizikal. Okey, secara ringkas dulu. Okey, bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi dengan tanah pamah. Kita dah belajar di tingkatan 1 dahulu bentuk muka bumi, contohnya ialah tanah tinggi, tanah pamah, kemudian kawasan apa lagi? Saliran pun dikira sebagai bentuk muka bumi lah kan, tapi dia ada pecahan tajuknya. Okey.
Tapi untuk kepengurusan ini bagi bentuk muka bumi ialah tanah tinggi dengan tanah pamah. Okey, contoh gambarannya ni, okey. Tanah tinggi ialah bukit, okey, kawasan gunung, kawasan yang melebihi 180 meter daripada aras laut dikenali sebagai tanah tinggi. Okey, manakala tanah pamah, kawasan yang kurang daripada 180 meter daripada aras laut dikenali sebagai tanah pamah lah. Okey, contohnya sebagai kawasan lembah, okey, di antara dua puncak bukit di lembah itu ialah kawasan tanah pamah. Okey. Pandang darat fizikal juga yang diwakilkan di dalam seperti contoh tumbuhan semula jadi, okey. Kemudian saliran seperti sungai, tasik, kolam, okey. Pinggir laut. Okey. Itulah antara contoh pandang darat fizikal. Manakala pandang darat budaya pula ialah seperti pengangkutan. Okey, iaitu ciri-ciri buatan manusia, pengangkutan. Okey, contoh dalam gambaran ni bas sekolah. Bas saja pergi sekolah. Sekarang ni sekolah cuti. Seterusnya, pertempatan. Okey, pertempatan ialah bermakna tempat tinggal manusia. Okey, tak kiralah rumah flat ke, rumah teres ke, rumah banglo ke. Okey, itu semua dikira pertempatan. Tempat tinggal manusia. Kegiatan ekonomi, contohnya pertanian. Oh, tengok ini adalah pertanian apa? Pertanian penanaman cabai. Okay? Kau ingat pula cabai kat sekolah ya? Cabai kat sekolah ni dah habis musim, jadi belum dituai. Tak boleh lagi nak membeli. Kalau ada hasil, bolehlah membeli ya. Promote sikit ya. Cabai daripada sekolah Haji Maknum. Okay? Sekarang ni belum lagi untuk kali kedua ni belum lagi mengeluarkan hasil. Tak lama lagi ada hasil, bolehlah pergi membeli cabai di sekolah pula kan. Okey, promote sikit. Okey, pertanian. Kegiatan ekonomi, contohnya pertanian, perlombongan. Okey, perlombongan banyaklah kan. Perlombongan apa? Biji besi ke, biji timah ke, emas ke. Okey, banyak perlombongan. Perlombongan di laut pula kan, petroleum ke, gas asli ke. Itu ialah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Perindustrian, okay. Perindustrian ini mewakili perkilangan lah, okay. Perkilangan, kawasan-kawasan industri. Okay. Perikanan melibatkan nelayan. Okay. Hubung kait antara pandang darat fizikal dan budaya. Okay. Jadi itulah pentingnya bagi tajuk ini kita nak melihat apakah saling kaitan di antara pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Okay. Kerana apa? Pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya ni saling kaitan kan. Kalau tak ada pandang darat fizikal, manusia pun tidak boleh melaksanakan aktiviti-aktivitinya. Contohnya, kalau tak ada bentuk muka bumi tanah pamah yang rata, manusia tak boleh bina pertempatan. Okay? Kalau tak ada bentuk muka bumi kawasan pinggir laut, manusia pun tak boleh menjalankan aktiviti perikanan. Itulah hubung kaitnya kan. Jadi manusia dengan alam berhubung kait dengan rapat. Okay? Itulah yang dimaksudkan dengan pembelajaran bagi tajuk kita ni kan. Okey, contoh kamu tengok yang pertama, tanah pamah. Pandang darat fizikalnya ialah tanah pamah, ciptaan Allah, kawasan tanah pamah, bentuk muka bumi. Fungsi dia kepada manusia ialah untuk apa? Pertanian. Contohnya apa? Tanaman sawah padi. Okey, pandang darat budaya yang wujud ialah tanaman sawah padi. Ladang teh. Okey, contohnya lah. Tapi ladang teh ni bukan di tanah pamah ya. Ladang teh kebanyakannya di tanah tinggi. Contohnya di Cameron Highland. Okey, pengangkutan. Pengangkutan pula melibatkan jalan raya. Kalau dalam peta tu ditunjukkan jalan raya lah kan di kawasan tanah pamah. Okey, jalan kereta api di kawasan tanah pamah. Apa lagi yang dibina di kawasan tanah pamah? Pertempatan. Okey, saling kaitan ni kepada manusia ialah pembinaan pertempatan. Okey, contoh ciri pandang darat dua yang tunjukkan ialah kawasan pertempatan lah kan, rumah bukannya tempat tinggi. Okey, jadi perlukan pembetulan pada slide ni. Okay. Fungsi seterusnya, kemudahan sosial. Apa yang dibina di kemudahan sosial tu? Okay, sekolah, hospital, berbagai lagi lah kan, balai polis ke, klinik ke, perpustakaan lah, itu semuanya lah kemudahan sosial lah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Yang kedua, tanah beralun. Okay? Tanah beralun ni bermaksud kawasan yang hampir rata lah kan. Tidak rata kan. Macam ni kawasan yang rata. Tengok sawah padi kan. Mesti kawasan yang rata.
Tanah beralun ni ialah kawasan yang tanah pamahnya beralun lah kan, beralun. Tidak rata, hampir rata lah, hampir rata. Okey. Contohnya ialah kawasan yang di lereng-lereng bukit. Okey, apa kegunaan kawasan beralun ni? Sama juga untuk pertanian. Contohnya apa? Tanam getah. Okey, kalau kita nampak pokok getah ditanam di kawasan lereng bukit beralun. Kelapa sawit pun sama ditanam di lereng bukit. Kenapa getah kelapa sawit ditanam di lereng bukit? Untuk mengelakkan tumbuhan ni ditenggelami air kan, sebab getah kelapa sawit tidak boleh ditenggelami air, jadi boleh rosak, jadi perlu ditanam di tanah yang beralun. Okey, pertempatan juga ada yang dibina di kawasan yang beralun. Dalam ni tak sesuai lah kan. Tempat tinggi ni bukanlah ciri pandang darat budaya yang diwujudkan. Kalau pertempatan ni kita kata kawasan perumahan lah kan. Contohnya ialah pembinaan perumahan di kawasan Felda kan. Felda ialah penanaman getah dan kelapa sawit. Itu ialah contoh pertempatannya. Okey, pandang darat fizikal yang ketiga ialah tanah tinggi. Tanah tinggi apa fungsi dia? Fungsi yang pertama ialah pertanian juga. Apakah contoh pertanian? Teh dan sayuran hawa sederhana. Okey, sayuran yang sesuai dengan suhu tanaman hawa sederhana ialah pertanian. Contohnya kita di Malaysia ni di mana? Macam gambaran ni mestilah di Cameron Highland, okey, ataupun di Kundasang di Sabah pun sama juga, ada juga. Okey. Okey, pelancongan di kawasan tanah tinggi. Apakah ciri pandang darat budaya yang ditunjukkan? Ialah kawasan penginapan. Okey, di kawasan tanah tinggi adanya penginapan untuk pelancongan di tanah tinggi. Itulah saling kaitan bagi pandang darat fizikal dan budaya. Seterusnya, di kawasan tanah tinggi juga adanya fungsi untuk kuasa hidroelektrik. Ni maknanya menghasilkan tenaga elektrik menggunakan tenaga air. Okay, apakah yang akan diwujudkan oleh manusia? Pandang darat budaya yang akan wujud ialah empangan. Okay, empangan akan dibina di tanah tinggi. Kenapa? Untuk menakung air dan supaya tenaga daripada air yang mengalir itu dapat ditukarkan kepada tenaga elektrik. Itulah dinamakan hidroelektrik. Okay, pinggir laut pula ialah untuk perikanan. Okay, contohnya adanya pertempatan nelayan, ada juga pelabuhan untuk nelayan menurunkan ikan. Itulah ciri budaya yang wujud kerana pinggir laut semula jadi ini. Selain itu juga pinggir laut semula jadi ialah kegiatan pelancongan. Jadi apa ciri budaya yang akan wujud? Okay, tempat berkelah, jeti. Okay. Seterusnya ialah saliran sungai tasik kan. Apakah fungsi dia? Ialah untuk sumber air. Jadi apakah pandang darat yang akan wujud dalam peta topografi itu ialah paip saluran air. Okay, kalau pengangkutan pula adanya jeti dan pangkalan bot yang dilukis dalam peta topografi. Kemudian tumbuhan semula jadi pula apakah fungsinya? Ialah pembalakan. Jadi dalam peta lakar akan wujudlah ciri-ciri seperti kem pembalakan, pertempatan, okay, pelancongan pula. Laluan pejalan kaki. Itulah ciri pandang darat budaya yang wujud kesan daripada adanya ciri-ciri pandang darat fizikal ciptaan Tuhan, memberi kebaikan kepada manusia. Okey. Itu ialah saling kaitan yang wujud di antara pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Kenapa? Kerana kita manusia ini berhubung kait yang rapat dengan alam. Kalau alam semula jadi ini tidak ada ciri-ciri sistemnya yang lengkap pun manusia akan terjejas. Okey, yang telah kita belajar di masa tingkat 1 kan, sistem sfera bumi itu kan. Kita kena ingat juga itu adalah perkaitan sama dengan tajuk di tingkatan 2 ini. Okey. Seterusnya, okey, kita pergilah sedikit huraian berdasarkan buku teks kamu, boleh rujuk di muka surat. Okey, muka surat 23, okay, samalah konsepnya. Okay, ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okay, dibandingkan kedua ni. Jadi untuk muka surat 23 ni, kamu salinkanlah. Maksudnya ni daripada atas ni. Salin. Okay, dan masukkanlah ikon-ikon, simbol-simbol ciri fizikal dan budaya ni. Salin semua ni. Kemudian juga untuk bahagian ni pun, kamu perlu salin jugalah nota secara ringkasnya. Nota untuk ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budayanya. Okey, salin ke semua ni dalam buku latihan kita tu. Okey, jadi kamu nampaklah hubung kait di antara fizikal dan budaya. Contohnya tanah pamah. Ciri budaya yang diwujudkan manusia di kawasan tanah pamah pada pertanian, pengangkutan, pertempatan, kemudian sosial. Okey, salin ke semua ni. Mungkin terpulanglah nak buat dalam bentuk ni ataupun dalam bentuk jadual pun boleh. Okey, salin muka surat 24 tu.
Seterusnya, latihan kamu pada hari ini untuk hubung kait di antara ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya ialah berdasarkan buku teks kamu, iaitu soalan ni lah. Soalan ni, soalan uji diri 24 berdasarkan peta topografi di bawah, senaraikan saling kaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan cara ciri pandang darat budaya. Isikan jawapan anda dalam jadual yang berikut. Okey. Peta ni tak perlulah kamu lukis. Okay. Terus kamu salin soalan ni, tulis tajuk uji diri 24, muka surat 25, tulis juga muka surat 25 untuk mudahkan cikgu nak buat penyemakan semula nanti. Salin soalan di atas ni dengan tajuk uji diri 24 dan muka surat 25 tadi tulis dalam kurungan di hujung ni. Kemudian salinlah soalannya dan peta ni tak payah lukis, terus lukis jadual ni dan masukkanlah. Okey. Dia bagi contohkan tanah pamah. Kepentingan dia untuk pertanian. Apakah ciri pandang darat budaya yang wujud sawah padi? Yang kedua, apa pula di kawasan tanah pamah? Okay, kamu kena rujuklah pada jadual ni. Tanah pamah apa lagi yang ada kan? Berdasarkan peta ni ya. Berdasarkan peta ni. Jangan pula benda yang tak ada dalam peta ni kamu tulis di sini. Contohnya apa yang tak ada dalam peta ni? Kita tengok atas ni. Okey. Kemudahan sosial. Dalam peta ni mesti ada lah kan. Kemudahan. Okey, kamu tulis kepentingan kemudahan sosial. Apa kemudahan sosial ada? Kita tengok peta ni. Okay, balai polis. Okay, boleh masukkan. Kalau tanah beralun pula, apa yang tak ada dalam ni mesti kita tulis di sini. Jangan benda yang tak ada kamu tulis di sini ya. Ingat tau. Contohnya tanah beralun, kamu tengok di sini tanah beralun, okey dia kata pertempatan. Okey, dalam ni ada juga pertempatan yang di tanah, nampak ni. Di kawasan kontur ni ada rumah, itu masuklah pertempatan di kawasan beralun. Kalau di sini pertempatannya di tanah rata, itu bezanya. Okey. Okey, boleh tulis jawapan. Kalau pertanian, apakah contohnya? Tengoklah pada peta ni apa contoh pertanian yang ada di tanah beralun. Jangan ambil pertanian di tanah rata pula ya. Ada beza tu. Kalau tanah rata di sini, tanah beralun di sini. Apakah jenis pertanian yang ada di tanah beralun? Tulis di sini. Okey, dan satu lagi latihan kamu. Okey, dah siapkan latihan di muka 25 ni untuk uji diri 24 saja. Yang 21 ni tak payah buat. Terus pergi ke muka surat. Jauh sikit ya. Okey. Muka surat kat mana you tengok tadi ya, lupa dah. Okey, muka surat sekejap ya. Okey, muka surat oh dah hilang ya. Oh di sini. Okey, silap you tadi betul ya. Muka surat 25 tu tadi juga. Muka surat 25 juga. Oh yang ni yang cikgu kata tak payah buat. Silap aktiviti 21. Okey, latihan kamu hanya dari muka surat ni saja untuk hari ni. Lepas dah siap yang atas ni, terus sambung yang aktiviti 21 juga. Okay, tajuk dia salinlah pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Objektif dia lah mengenal pasti pelbagai ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya di sekitar tempat tinggal murid. Okey, tempat tinggal kamu lah. Okey, melukis simbol yang sesuai bagi mewakili ciri tersebut. Okey, jadi apa tugasan kamu? Okey, lihat sekeliling kawasan tempat tinggal anda. Kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat di kawasan tersebut. Lukiskan simbol-simbol yang sesuai untuk mewakili ciri-ciri tersebut dalam buku latihan anda. Okey, kamu cari sekurang-kurangnya 5 ciri pandang darat fizikal dan 5 ciri pandang darat budaya. Kemudian kamu lukiskan simbolnya. Contohnya kamu tengok di sekeliling tempat tinggal kamu ada sungai. Kalau ada sungai, lukislah simbol sungai, tulis nama sungai. Kan? Simbol dia rujuk yang kamu dah tulis dalam nota ni kan. Cikgu dah bagi dalam nota tadi ni. Ni ada kan. Kalau sungai macam ni simbol dia. Kalau ada laut macam mana simbolnya. Boleh rujuk balik di nota kamu. Cerita satu boleh cari balik. Okay. 5 ciri pandang darat fizikal di tempat tinggal kamu dan 5 ciri pandang darat budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Jadi carilah. Apa ciri budaya yang ada di tempat tinggal kamu. Jalan raya, mesti ada jambatan. Kalau getah luar sawit ni tak ada lah kan. Jangan pandai-pandai hangkot pergi letak pula. Cari yang ada je lah. Masjid, kuil, tokong ke gereja, jalan kereta api. Jalan kereta api tak ada lah lampu laut kita ni. Jangan pada muhung pergi letak benda yang tak ada pula ya. Letak benda yang ada di tempat tinggal kamu. Okey, jadi itulah latihan kamu di muka surat 25 saja. Siapkan yang di atasnya dengan aktiviti 21 ni. Siapkan. Salin semua soalan ni dan 5 ciri pandang darat fizikal, 5 ciri pandang darat budaya di sekitar tempat tinggal kamu. Gunakan simbol untuk mewakili ciri-ciri tersebut. Okey, jadi siapkanlah tugasan kamu.
Bila dah lengkap macam biasa, tangkap gambar untuk nota. Nota ya, nota yang ni muka surat 23 dengan muka surat 25, 24 ni nota cikgu nak kamu salin, jangan photostat, salin ya. Kemudian muka surat 25 pun sama, salin latihan ni, kemudian tangkap gambar dah hantar kepada cikgu. Okey, jadi itulah saja untuk latihan kita pada minggu ini. Jadi pada minggu depan kita akan teruskan untuk tajuk seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.